Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam gadis untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi untuk video kali ni aku nak react pasal game Arsenal lawan Liverpool lah. Jadi Liverpool menang 2-0 dekat tempat Arsenal, dekat Emirates. Gol daripada Diogo Jota dan juga Firmino. Dua pemain yang aku dah mula benci juga daripada Liverpool kan. Asal jumpa dia orang ni, dua muka ni lah yang selalu skor lawan Arsenal kan. Tak ada muka lain. Tak bukan Salah, Mane, Firmino dengan Jota ni, dua orang ni lah kan. Dah hanam betul lah punya rekod dia orang. Jota kalau kau nak tahu season ni saja rekod dia lawan Arsenal untuk musim ni saja 4 game 4 gol. Mungkin dia geram kot. Dulu masa kat WoW Arsenal tak nak beli dia, lepas tu Liverpool beli dia, dia balas dendam kat Arsenal, aku tak tahulah kan. Tapi kita cakap pasal game ni, game ni bagi aku dari segi line up tu, line up yang sama. Aku faham sebab momentum tu kena kekal kan. Yelah, pemain dah sedap, chemistry dah ada, takkan kau nak trade in kan, tukar pemain sub masuk ke first E kan. Memang moral down lah pemain yang dah sedia ada kan. Dia orang fikir dah bagi yang terbaik, tiba-tiba kena duduk kat sub lah kan. So, aku faham benda tu. Dan juga Tomiyasu Tomiyasu dalam last video aku dah cakap yang dia dah retain daripada injury lah, dah buat light training. Aku harap dah boleh nampak lah muka dia dalam game ni kan. Tapi kita tak nampak kelibat dia langsung kat dalam squad, even kat substitute pun tak ada. Jadi untuk first half ni bagi aku balance game sangat. Arsenal take dia game tu Liverpool lah. Aku boleh cakap kita tak bagi Liverpool control game. Dari segi possession pun balance. Kita berani pegang bola, kita berani pegang possession, kita create chances. Memang brief performance Tak ada satu pun pemain Arsenal yang aku boleh cakap yang diorang tak bagi 100%. Semua bagi 100%. Semua boleh nampak diorang punya professional, diorang punya desire nak menang game ni kan. Cumanya apa yang lacking macam biasa lah dalam game-game yang penting ni kalau kau dah create chances, dari segi final ball tu kenalah cantik, dan kita tak ada presence kat dalam kotak penalti tu untuk finish kita punya chances itu yang aku boleh nampak. Dan yang lain pun bagi aku okey sangat dari segi defending kita limitkan dia orang punya chances untuk create. Yang paling aku risau sekali Thiago tu sebab dia ada skill untuk bagi kill lepas kan. Dia ada vision vision dia tu yang mahal tu. Lepas tu satu lagi kita tahu Martin Odegaard dia punya performance dalam kebelakangan ni memang gempak tapi untuk game ni dia memang kena follow rapat dengan Fabinho Fabinho memang follow dia pergi mana-mana pun. Tapi dari segi chances aku rasa Arsenal on top. Dalam first half ni kita boleh easily dapat 1-2 gol lah. Martinelli berapa kali dia goreng TAA kan dekat right back Liverpool tu. Memang siap satu kali tu dia oleh siap, tapi dia punya final ball tu memang lacking asyik-asyik dia buat low cross, memang tak jumpa pemain Arsenal kat dalam kotak penalti. Asyik kena clear kan, memang sayang kan. Lepas tu ada satu peluang tu Cedric yang dia shoot daripada luar kotak penalti pakai weak foot tu. Bagi aku kalau dia dapat spot larian Lacazette masa tu, aku rasa dia boleh buat kill lepas dan Lacazette boleh easily dapat gol lah kan 1-0. Tapi sayang dia pilih untuk shoot. Dan dari segi chances untuk Liverpool, bagi aku yang betul-betul buat aku tak senang duduk masa minit pertama tu kan, daripada corner Van Dijk header, nasib baiklah Ramsdale save. Kalau gol tu daripada corner tu rekod kita yang tak concede daripada corner sejak pada awal musim dulu memang gone nasib baiklah Ramsdale sempat dive untuk save kan. Tapi itu cerita first half. First half memang indah gila first half memang kita go toe-to-toe dengan established star daripada Liverpool ni kan. Mane tak ada influence. Aku nampak Jota pun nampak lost. Even Luis Diaz pun sampai kena change side kejap kiri kejap kanan, tak jumpa jalan. Nak jumpa Kieran Tierney dengan Cedric kan, tak jumpa ruang untuk dia orang exploit kat bahagian belakang defense Arsenal. Jadi bila dah masuk half time ni memang optimistik sebab positifnya kita masuk half time dalam mood 0-0. So memang ada peluang untuk second half. Siapa yang lebih clinical akan menang game ni keyword dia aku cakap tu clinical. Jadi dalam second half ni aku rasa Arsenal start the better team and then minit ke-50 tu memang bagi aku sayang gila yang Thiago back pass kan, jumpa Alisson, tiba-tiba Lacazette boleh intercept pula kan. Lepas tu Martin Odegaard try tu, bagi aku tak salahkan Martin Odegaard, tapi what a save daripada Alisson kan. Aku memang tak sangka dia boleh buat save tu kan. Cumanya inilah yang aku nak bangkit balik keyword clinical tu. Kalau kita ada pure striker yang ada dalam situasi Odegaard tu, bagi aku dah gol lah. Cuma aku ulang lagi sekali, aku tak salahkan Odegaard. Dia at the right place at the right time. Cuma dia bukan pemain yang sesuai untuk finish chances yang macam tu lah kan. Bukan selalu kita nak nampak Liverpool buat mistake macam tu kan. And then selang 5 minit daripada kejadian tu Jota dapat gol pertama dalam game ni. Bagi aku dalam pergerakan ni salahnya tak ada yang track larian Jota tu sampai kita buka ruang kat tengah tu, dan juga Aaron Ramsdale. Aku tak tahu, mungkin positioning dia sampai kan dia kalah dekat Fapus kat Fapus sepatutnya tempat yang kau paling cover sebagai seorang keeper kan, Fapus. Aku nak bagi kredit juga dekat Thiago kan, dia punya passing
feeling tu nak ke Jota tu memang defense splitting pass lah. Mungkin atmosphere kan kat dalam stadium kan, kau tu boleh tengok fan Arsenal memang chanting gila-gila Arsenal. Dan benda tu kau boleh nampak dia boleh naikkan semangat pemain Arsenal ni lah. Even dah concede satu pun, dia orang go all out untuk cari gol penyamaan tu. Betul-betul Jota lepas dia score tu, dia kena sub tau. Masuknya Firmino dengan Salah, keluarnya Jota dengan Luis Diaz kan. Lepas tu masa Firmino masuk tu, aku tak tahu lah, aku macam ada feeling yang dia akan score lah. Macam aku cakap pada awal video, rekod dia lawan Arsenal memang mantap gila lah. Walaupun dia bukan pure striker, dia asalnya adalah attacking midfielder, tapi dia punya finishing bab jumpa Arsenal memang dah macam Ronaldo botak lah, boleh kata kan. Tapi gol kedua ni pun unlucky juga untuk Arsenal lah. Saka clear, dia ingat bola tu boleh out, tapi boleh deflect pula Robertson, bola tak out. Dengan Cedricnya dah lari untuk open space, memang ruang terbuka luas lah untuk Robertson kan. Jumpa Firmino, flick je, bola masuk dan gol 2-0 untuk Liverpool. Aku boleh cakap dua-dua yang kita concede ni, dua-dua adalah kesalahan pemain kita sendiri lah. Dia bukanlah salah sangat. Dia boleh nampak yang pemain kita ni dalam game ni, dua momen yang kita ibarat macam hilang fokus sikit lah. Dan kau tak boleh hilang fokus dengan tim-tim yang aku tak nafikan Liverpool memang antara tim yang terbaik dalam dunia. Kau tak boleh turn off sekejap pun. And then kita fast forward, Martinelli punya chance minit ke 87, dia curl tu tapi memang bola tu betul-betul lalu tepi tiang kan, memang tak masuk, tak cukup curl ke apa kan. Ending 2-0. Jadi kesimpulan untuk aku untuk game ni, aku perasan juga banyak fan Arsenal yang tak puas hati dengan ref. Even Arteta pun lepas game kan, dia officiate, dia kata thank you Premier League bagian. Tapi bagi aku tak tahu lah, aku nampak referee ni dia 50-50 juga. Sebab memang ada foul yang Liverpool tu yang bagi aku boleh dipersoalkan juga. Macam kaki Thomas Partey kena parap dengan Thiago tak silap aku, dan juga lagi satu Lacazette kena peluk sampai jatuh dengan Fabinho. Bagi aku dua insiden tu boleh aku cakap dapat yellow card, tapi referee tak bagi pun. Itu aku ada masalah. Tapi fall yang lain bagi aku balance lah. Arsenal pun dapat fall, Liverpool pun dapat fall. Bagi aku isu referee dalam game ni tak berapa besar sangat Dan juga lagi satu bagi aku dalam game ni, Ramsdale mungkin dia lost focus sikit. Aku nampak dia off sikit Tapi untuk gol Jota, gol pertama Liverpool tu, bagi aku blame tu lebih kepada dia lah berbanding defense Arsenal kan. Tapi overall bagi aku kekalahan yang bermaruah aku boleh kata kan. Sebab kita tak bagi benda tu jadi mudah untuk Liverpool. Dan bagi aku berita buruk juga untuk Arsenal sebenarnya lepas City draw dengan Palace. Sebab kalau kau jadi Klopp, kau tengok City draw, dia punya motivated dia tu lagi tinggi berbanding sebelumnya kan. Kalau nak ikut logik kalau dia kata dia drop point, memang dia kecewa gila sebab dia tak take advantage kat City. And then kebetulan pula kita jumpa dia orang. Memang timing yang salah untuk jumpa Liverpool walaupun main kat tempat sendiri apa bagai. Kekalahan yang kecewa ialah mana kalah tak kecewa kan, tapi kekalahan yang boleh kata bermaruah juga kita boleh nampak fight daripada pemain Arsenal tu sendiri kan. Sama nanti kita boleh touch up dalam 2-3 position, lagi-lagi kat main striker tu, kat tengah tu kan. Kalau kita ada clinical striker, kadang-kadang dalam game-game macam ni kau perlukan seorang pure number 9 yang boleh finish the dinner, finish the chances yang kau dah create kan. Walaupun rival fan pun aku bagi respect juga kat Liverpool, dia boleh kejar City walaupun 14 point gap masa Disember itu. Jadi untuk Arsenal kita masih on the right track, kita masih ada tempat keempat tu, kita masih ada advantage dekat tim-tim lain. Dan juga aku nak tengok reaction daripada Arsenal ni. Jangan down sangat. Jumpa Aston Villa hari Sabtu ni, bagi reaksi yang positif kita back to winning ways. Dan aku rasa aku punya review sampai sini je. Korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang untuk game ni. Dan kepada siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe, dan jangan lupa tekan butang like channel sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.